Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul dan bertemu dalam sisi pengajian kuliah online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya serta kekuatan yang diberikan oleh Allah agar dapat kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak surau yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan pengajian. Dan juga saya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada barisan AJK surau, pengerusi, biro agama dan juga segala ahli jawatan kuasa surau Al-Amin. Mudah-mudahan kita dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan juga kepada sahabat kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, seluruh muslimin muslimat khususnya di negara kita. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah dengan keselamatan dan kesejahteraan serta kesihatan, dan kita doakan juga mudah-mudahan wabak penyakit COVID ini Allah Subhanahu wa taala angkat daripada bumi Malaysia dan khususnya di dunia, dan dapat kita bertemu lagi insya-Allah dalam sisi pengajian di surau dan di masjid, dan dapat kita solat berjamaah insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ni saya akan mulakan baca kitab kitab Pati Munyatul Musalli. Ni kitab dia. Kitab ni nipis je, ya? Tak banyak muka surat. Jadi itu kita nak baca kitab ni lah. Tapi pada malam ni insya-Allah saya tak mula daripada mukadimah dia. Sebab kita pun kuliah online ni lebih kurang 30 minit je. Jadi insya-Allah saya akan mulakan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah daripada muka surat 8. Ya. Kalau tuan-tuan ada kitab ni di rumah, bolehlah tuan-tuan buka muka surat 8. Apa dia? Faedah sembahyang. Apa dia faedah keuntungan sembahyang ini? Tu kata Pati Musalli ini, dia ringkasan daripada kitab Musalli. Ringkasan daripada kitab Musalli. Jadi Pati Musalli. Kita masuk muka surat 8, faedah sembahyang. Apa dia faedah yang selama ni kita sembahyang? Apa faedah dia, keuntungan dia? Ya? Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, kata Allah, sesungguhnya dapat kemenangan orang mukmin yang tetap hati dan anggota dalam sembahyang. Tu orang yang mendapat kejayaan ni, pertamanya kata Allah, orang mukmin yang tetap hatinya dan anggotanya dalam sembahyang. Orang yang khusyuk dalam sembahyang. Jadi apa makna khusyuk? Tetap hati, tetap anggota.
Maknanya sembahyang hati ingat kepada Allah, anggotanya khusyuk. Tu tanda dia. Tanda orang ni khusyuk sembahyang, pertamanya anggota dia tetap. Tu hati khusyuk lah kan. Kalau dah anggota pun tak tetap, hati belum tentu khusyuk. Dia mudah je macam tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia tak akan jadi kalau anggotanya bergerak, hatinya tetap, tak mahu dia. Dia mesti hati bertetap, anggota pun tetap. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kata Allah, orang yang dapat kemenangan itu orang mukmin yang khusyuk dalam sembahyangnya, yang tetap hati dan anggota dalam sembahyang mereka itu. Dan di akhir ayat ini Allah Ta'ala sambung lagi, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Maksudnya, dan kemenangan juga orang mukmin yang melihara akan sembahyang mereka itu daripada mengeluarkan waktunya dan lainnya. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, kata Allah, ciri orang mukmin yang berjaya ni orang mukmin yang memelihara akan sembahyangnya. Apa maksud memelihara sembahyang? Tidak mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, tu makna memelihara sembahyang. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Maklum kita sekarang ni banyak sembahyang di rumah. Kadang-kadang kita lewat sembahyang, jangan kata tuan-tuan, saya pun sama juga. Kadang-kadang dah azan tu, lepak dulu, rehat dulu. Kalau di surau, kita laju ikut imam sembahyang. Tapi kalau di rumah ni kadang-kadang kita jadi imam, kita lambat. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata Allah ni, orang mukmin yang berjaya, yang pertama khusyuk dalam sembahyang. Yang kedua, orang mukmin yang memelihara sembahyangnya supaya tidak keluar daripada waktunya. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kan kita ni dengan sengaja kita keluarkan sembahyang daripada waktunya, hukumnya berdosa. Sekalipun kita qada, kan? Kita kata tak apalah, kejap lagi aku sembahyang, kejap lagi sembahyang, tengok-tengok keluar waktu. Subuh gajah. Kan? Naik matahari dah tinggi dah. Tak apalah, kejap lagi aku qada sembahyang. Sungguh, kalaupun kita qada sembahyang tadi tu, tetap juga kita berdosa. Dan Nabi pernah hancam kepada kita ni, siapa yang sembahyang, yang mengqada sembahyangnya, mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, kemudian dia qada, maka sungguhnya dia akan duduk dalam neraka satu hukuk 80,000 tahun. Lama duduk dalam neraka tu. Tu sampai bab nanti kita akan baca bab tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazu'a iza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Maksudnya kata Allah, sesungguhnya manusia itu dijadikan tabiatnya keluh kesah. Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia ni dijadikan oleh Allah tabiatnya keluh kesah. Cepat keluh kesah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Kadang-kadang yang takutnya keluh kesah sebab pun tak tahu kenapa keluh kesah sangat ni. Takut, kenapa takut? Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu sifat manusia. Apabila mengena dan ditimpa akan kesusahan, keluh kesah apabila mengena dan ditimpa akan kesusahan. Tu manusia bila ditimpa kesusahan, kata Allah, dia akan keluh kesah. Apabila ditimpa dengan kesusahan. Tuhan uji penyakit COVID, baru masuk 2 tahun. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dah ramai kan? Akhirnya ramai yang bunuh diri, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tu sifat yang Allah Ta'ala sebut, manusia apabila ditimpakan dengan kesusahan, dia akan keluh kesah. Akhirnya jalan mudah dia pun bunuh diri. Tu kata Allah ya. Nescaya tidak sabar ia. Apabila Tuhan uji, nescaya tidak sabar ia. Dan apabila dapat dia akan kesenangan dan kaya. Tapi beza pula. Ya, kata Allah, dan apabila dapat ia akan kesenangan dan kekayaan, nescaya menegah ia, sayang ia pada membuat kebajikan.
Bila Tuhan uji dengan kesusahan, ada yang bunuh diri, ada yang tak sabar dengan ujian, ada yang macam-macam tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tapi kata Allah, apabila Allah Ta'ala uji pula, berikan dengan akan kesenangan dan kaya, nescaya menegah ia sayang pada membuat kebajikan. Bila Tuhan bagi kesenangan, dia lupa nak buat kebajikan. Tuhan uji kesusahan kan, kena COVID. Tengok kita tengok di pusat kuarantin tu, ramai yang tak semayang, dah sakit pun tak semayang lagi. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Tapi ada juga yang Tuhan bagi uji dia kan, bila masuk tempat kuarantin tu dah sesak dah, nafas tak boleh nak bernafas dah, baru dia ingat nak sembahyang. Tu Tuhan bagi tadi. Kan, Tuhan bagi peluang lagi, baru nak sembahyang dia. Tapi ada juga yang Tuhan uji dia, dah kena COVID dah, tak boleh bernafas dah, tapi bila sihat balik sama juga, tak sembahyang juga dia. Tu kata Allah Ta'ala tadi kan, bila kami berikan mereka akan kesenangan, sayang dia pada membuat kebajikan. Sayang nak buat kebajikan. Sayang ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bukan sayang harta saja. Kadang-kadang sayang nak tinggalkan tempat tidur tu pun sama. Nak bangun subuh tu, nak sembahyang, nak bangun subuh, nak tinggalkan bini tu, kan, sayang nak tinggal. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan kata Allah, orang yang melihara dengan sebenar-benar sembahyang. Melainkan Allah Ta'ala kata, kecuali orang yang diuji tadi, orang yang tak geluh kesah ni siapa dia? Orang yang tak keluh kesah ketika susah, orang yang tak lupa daratan ketika dia senang, siapa dia? Melainkan orang yang memelihara dengan sebenar-benar sembahyang. Tu Allah Ta'ala jamin, ya. Jadi kata Allah, orang yang memelihara sembahyang ni, pertamanya Allah Ta'ala jamin dia. Apa dia? Pertama, dia tidak keluh kesah ketika diuji oleh Allah dengan kesusahan. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Tuhan uji dengan COVID, dia pun sembahyang juga. Tuhan uji dengan kesenangan, dia tetap sembahyang juga. Kan? Surau tutup, dia tetap juga sembahyang di rumah jadi imam. Surau buka, dia pergi surau. Boleh sembahyang di surau, pergi. Tu. Yang tak datang surau ni yang kadang-kadang sibuk tu. Yang tak datang Jumaat tu yang sibuk. Yang pergi komen dekat Facebook, yang pergi maki hamun dekat AJK surau masjid tu, bukan yang selalu datang surau pun. Yang kata surau bila nak buka, masjid bila nak buka, muka dia pun tak nampak kalau buka pun. Ni tadi. Jadi kata Allah, yang sebenar-benarnya orang yang bersebenar-benar sembahyang ini, orang yang memelihara dengan sebenar-benar sembahyang ni lah yang Allah Ta'ala jamin dia, bila susah dia tak keluh kesah, dan bila diberikan kesenangan oleh Allah, dia tidak lupa akan daratan. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah, melainkan orang yang memelihara dengan sebenar-benar sembahyang, tiada mereka itu keluh kesah dan terkejut apabila mengena dan ditimpa kesusahan. Jadi orang yang sembahyang ni, kan, orang yang sebenar-benar sembahyang ni, dia takkan keluh kesah. Sama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah kita bagi tak, dah kita kan, kita tambah pula, kalau kita yang rajin ke surau, lepas sembahyang maghrib kita duduk dengar kuliah dulu. Tuan-tuan guru kita bagi tahu dah kan, di antara nikmat dengan ujian tu sama saja. Orang beriman, Tuhan bagi nikmat, dia bersyukur. Tuhan bagi ujian, dia bersabar. Syukur di atas nikmat dapat pahala, sabar di atas ujian pun dapat pahala, dua-dua pahala. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah yang kita tahu kan, kata alim ulama, di antara nikmat dan ujian tu dua-duanya sama, Tuhan nak bagi pahala. Jadi tak ada beza lah. Kalau kita tahu dua-dua tu sama, tak ada beza. Tu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sebenar-benar sembahyang tadi, tiada mereka itu keluh kesah dan terkejut apabila mengena dan ditimpa dengan kesusahan. Tak terkejut. Tuhan timpa dengan kesusahan. Tuhan mengenakan juga dengan, Tuhan berikan kesenangan. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dunia ni darul bala. Dunia ni memang tempat ujian, bukan tempat balasan dunia. Kepada orang beriman khususnya, kita tahu dah,
dunia ni tempat ujian, sakit, senang, sihat, itu semua ujian oleh Allah. Kan? Wabak penyakit tu pun ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nak tengok. Dan tidak sayang pada berbuat kebajikan. Dan orang beriman dia tidak sayang pada berbuat kebajikan apabila dapat kesenangan. Dapat kesenangan dia tak sayang nak buat kebajikan. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tambah-tambah zaman Covid macam ni tuan-tuan kan. Kadang kita nak keluarkan duit, nak bersedekah, nak bantu sahabat-sahabat kita yang susah kan. Kadang kita rasa sayang. Aku pun susah juga. Tapi kita ni ada lebih sikit pada dia. Kan? Tu sayang tadi tu. Kena kikis tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuhan nak uji. Zaman macam ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila datang orang nak kutip derma, minta bantuan, kena juga bagi. Kita kena bagi. Sebab nak hilangkan sifat sayang tadi tu pada harta. Tak banyak tak apa, sikit pun kita bagi juga. Tambah hari ni kita gunakan kaedah, kita kata biasanya kita guna online banking kan. Kita padam je amount yang kita bagi tu, orang pun tak tahu, janji kita bagi. Tak banyak, sikit. Kita nak hilangkan sifat sayang kepada harta yang Tuhan sebutkan tadi. Jadi orang yang memelihara sembahyang ni, bila dalam kesusahan tak keluh kesah, bila dalam kesenangan pun dia tak lupa daratan. Tu tuan-tuan dan rahmati Allah. Dan kata Allah, dia tidak sayang pada berbuat kebajikan, tak sayang. Apabila dapat kesenangan dan kaya, bahkan sentiasa berbuat kebajikan. Bila Tuhan bagi kesenangan dan kekayaan, bahkan sentiasa dia berbuat kebajikan atas keredaan Tuhannya. Buat kebajikan tadi supaya Tuhan reda. Tuhan reda, kasih kepada dia. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, tu faedah yang kedua tadi ya. Dan firman Allah taala, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tu. Dan kata Allah, dan diri olehmu akan sembahyang. Dirikan sembahyang ya. Allah Taala kata wa aqimis shalah, dirikan sembahyang. Kan? Dirikan olehmu akan sembahyang. Dirikan olehmu akan sembahyang dengan sempurna. Tunaikan sembahyang dengan sempurna. Sungguh sembahyang ini dapat menegah, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang ini kan. Inna salata. Inna tu harfu taukid ya. Kalau kita mengaji bahasa Arab, inna tu harfu taukid, huruf untuk menguatkan. Inna salata. Sesungguhnya kata Allah, sembahyang itu dapat mencegah tuan sembahyang daripada kerja kejahatan. Kan. Jadi orang yang buat sembahyang ni dapat mencegah daripada sembahyang yang sempurna ni, dapat menegah tuannya daripada mengerjakan kejahatan. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kejahatan dan pekerjaan yang ditegah oleh Tuhan. Fahsya wal munkar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sembahyang kata Allah dengan sempurna mendirikan sembahyang, khusyuk dalam sembahyang. Yang kita tahu kan, dalam sembahyang ni kita minum air zam-zam pun tak boleh. Walaupun air zam-zam tu air yang paling baik dalam dunia ni, dalam sembahyang tak boleh nak minum. Kita nak makan apa? Makan buah kurma, buah kita kata buah zaitun, buah tin. Kan nak makan dalam sembahyang, buah-buah sunnah tu tak boleh. Sebab apa? Dalam sembahyang benda baik pun tak boleh nak makan. Ni kan pula tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nak makan benda haram, nak makan duit rasuah, nak makan kita-kita benda yang najis tak, nak makan benda syubhah tidak. Tu orang sembahyang yang sempurna. Sebab sembahyang ni dengan sempurna kita patuh segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh letak muka di kaki, letak muka. Suruh letak muka di bawah, kita letak muka di bawah. Sujud kita. Suruh rokok kita.
Jangan makan, tinggal makan. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tu sembahyang yang sempurna. Jadi kalau sembahyang yang sempurna ni, dia dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi ada kata ulama, perbuatan keji ni, tuan-tuan yang rahmati Allah, perbuatan kejahatan ni khususnya kepada hati lah. Ya. Jahat ni kadang-kadang hati. Dah sembahyang dah bagus dah, tapi hati jahat. Macam mana kata jahat tadi? Kita sembahyang tetapi ada sifat dengki. Sembahyang tapi dengki pun boleh tahan juga. Tu tak senang tengok orang lain dapat nikmat. Tu dengki lah. Suka tengok orang lain dapat bala. Tu dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sembahyang tapi ada sifat takabur. Sembahyang tapi ada sifat takabur, ada sifat sombong. Rasa kita baik dari orang lain, tu dah rasa sombong dah, rasa baik dari orang lain. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tapi ada ujub, rasa bagus diri kita. Sombong ni dia melibatkan orang lain, kita rasa lebih pada orang lain. Tapi ujub pula kita rasa dengan diri kita sendiri, rasa heran diri, hebat juga aku ni ya. Terasa heran dengan diri kita. Tu sifat yang kejahatan yang ada dalam diri, kena buang. Sembahyang tuan-tuan yang rahmati oleh Allah ya. Dan kita sembahyang pula jangan ada riak. Sembahyang nak menunjuk, sembahyang tapi nak menunjuk, tak jadi juga tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sembahyang kena bersihkan pertama hati. Yang kedua, dia kata sembahyang tadi dapat mencegah daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Mungkar ni khususnya anggota tubuh badan, tangan, kaki, mulut, mata, semua kena pelihara daripada benda yang mungkar. Khususnya kita kata panca indera yang 7, kan, yang kita ngaji dalam kitab Penawar Bagi Hati tu. Anggota yang 7, tu sembahyang tapi mata rajin tengok benda maksiat, tengok TikTok orang menari. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kalau dulu orang rajin tengok YouTube, sekarang orang rajin tengok TikTok, menari sana menari sini. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata tengok maksiat, sembahyang tapi mata buat maksiat. Sembahyang juga tetapi mulut suka fitnah, kata sana kata sini, maki hamun, kan, maki hamun pula kadang-kadang yang dimaki tu pula orang beriman juga. Yang paling hebat tuan guru pun dimaki juga. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, mulut tak boleh jaga, sembahyang dia. Kita tengok dia punya status Facebook dia, ya Allah, dia punya maki dekat tuan guru tu. Tengok pakai serban dia. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tu pakaian dia lah tuan-tuan ya. Kan nak ceritanya orang kaki sembahyang lah tu. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tapi bukan tuan-tuan lah, orang lain ni. Ni orang Afrika sana. Tapi Afrika pun dah bagus dah sekarang ni. Mungkin orang Amerika lah kot, kan, yang perangai macam tu. Kalau tak pun tu orang komunis sana tu. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tu kata benda mungkar. Kadang kita tengok sembahyang rajin tapi tangan tangan pun laju menulis, tulis benda fitnah, benda yang tak sahih, cerita sana cerita sini, takutkan orang sana takutkan orang sini dengan benda yang tak betul. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang dia tapi tangan dia buat benda maksiat. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Jadi kalau betul dia bersembahyang dengan sempurna, yang dalam sembahyang tadi itu anggota dia ni ikut segala perintah Allah, di luar sembahyang pun hendaknya segala anggota dia mengikut perintah Allah. Tu yang kata Allah Ta'ala tadi, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tahu daripada ini, dan pekerjaan yang ditegah oleh Tuhan, kejahatan dan pekerjaan yang ditegah oleh Tuhan kita tak buat. Dan tahu daripada ini, kalau kita telah sembahyang
tetapi tidak kita berhenti daripada kerja kejahatan. Tahu daripada ayat di atas ni, kata pengarang kitab kita ni, kalau kita telah sembahyang tetapi tidak kita berhenti daripada kerja kejahatan. Sembahyang dah, tapi tak berhenti daripada melakukan kejahatan. Tetap juga buat maksiat. Tak ada beza kan? Tetap juga buat kejahatan. Barangkali dia kata, barangkali sembahyang kita belum sempurna. Kalaulah keadaan ni macam tu, kita tengok diri kita tuan-tuan kan. Kalau kita tengok kita ni sembahyang tapi tak boleh nak tinggal kejahatan, maka dia kata barangkali sembahyang kita belum sempurna. Kalau macam tu dia kata sembahyang kita ni rasa-rasanya belum sempurna. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah, maka mesti kita membaiki sembahyang. Maka dia kata mestilah kita membaiki sembahyang. Mesti dengan makna wajib kita membaiki sembahyang. Macam mana nak baiki sembahyang? Melainkan kita kena mengaji, mengetahui apa rukun sembahyang. Selain kita tahu rukun sembahyang, sunat sembahyang, yang membatalkan sembahyang, kita kena juga mengaji perkara khusyuk dalam sembahyang. Macam mana nak khusyuk dalam sembahyang, kena tahu bacaan-bacaan dalam sembahyang, makna-makna bacaan dalam sembahyang, khususnya Al-Fatihah, kan, tahu bacaan dalam sembahyang. Dan juga kena mengaji siapa yang kita sembah dalam sembahyang tu, siapa yang kita hadapkan diri di ketika sembahyang tu. Allahu Akbar, kita takbir daripada kita takbiratul ihram tu, kan, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Besar mana? Besar segala pangkat, besar pangkat ketuhanan dia. Dia yang jadikan bumi, dia yang mentadbirkan bumi, dia yang jadikan kita. Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha mengetahui. Tu kita sembahyang, itulah Tuhan yang kita hadap. Tuhan yang melihat. Kalau aku buat kejahatan walaupun sebesar debu, dia tetap akan tahu, tetap akan pamerkan kejahatan yang kita buat. Macam tu sembahyang. Begitu juga kita kata bahawasanya kita sembahyang ni menghadap Tuhan yang maha agung. Tuhan yang maha berkuasa. Dia boleh menyeksa kita ni. Dengan kejahatan yang kita buat, Tuhan akan seksa kita. Baik di dunia maupun di akhirat, Tuhan akan seksa kita. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, kalau kita tahu sembahyang kita ni belum sempurna, maka mestilah kita memperbaiki akan sembahyang. Wajib kita baiki sembahyang. Macam mana nak baiki sembahyang? Kita kena mengaji. Mengaji ilmu apa? Ilmu fiqah je tak cukup. Yang kita baca ni, kita baca kitab Munyatul Musalli ni, fiqah bab sembahyang lah. Tu antara syarat dia. Kita nak menyempurnakan sembahyang kita. Selain tu, kita kena mengaji tauhid, tuan-tuan yang rahmati Allah. Tu sebab tauhid ni merupakan asas dia. Tauhid kita kuat, maka syariat kita pun akan kuat. Kan, dia tak mahu dia kalau syariat kuat, tauhid tak kuat, tak mahu dia. Orang yang tauhid kuat, barulah syariat dia kuat. Dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang menyebabkan dia mudah meninggalkan sembahyang, menyebabkan dia mudah melakukan kemaksiatan, sebab dia tak rasa Allah Ta'ala tu tahu. Dia tak rasa yang Allah Ta'ala tu nampak dia. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah ya. Jadi benda ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, dia kena latih dalam bab khusus ya, dalam bab tauhid. Bab tauhid ni dia kena latih, dia bab hati, bab keyakinan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah ya. Jadi saya rasa pihak surau pun kan, kita ramai ustaz-ustaz yang mengajar tauhid. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tu kita kena mengaji. Wajib mengaji tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kena mengaji tu? Sebab nak baiki solat. Bila kita kenal Allah, siapa Tuhan yang kita sembah, maka ketika itulah datangnya kesempurnaan dalam sembahyang. Selain kita tahu bab solat tadi, bab batal dia, bab sunat dalam solat, bab bacaan, kita juga kena kenal Allah Tuhan yang kita sembah.
Maka mestilah kita membaiki sembahyang kita sehingga sempurna. Kena baiki sembahyang sampai sembahyang tu jadi sempurna. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tengok sedih tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Umur kita kata dah 30, dah 40 dah. 40 dah, umur 50 dah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Jangan kata bab khusyuk dalam sembahyang. Bab sah batal pun dia tak tahu. Tengok sembahyang dengan kuku kotor dia. Macam mana dia ambil air sembahyang? Tu belum lagi cerita bab kita kata bab sembahyang tadi tu sujud dia betul ke tak betul. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanding sembahyang dengan manusia. Tadi tu faedah sembahyang ya. Faedah sembahyang tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita dah baca Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, diterangkan dalam kitab ni, itulah sebahagian daripada faedah dan kesempurnaan keuntungan sembahyang, kesempurnaan dalam sembahyang. Kita ulang balik. Yang pertama dia kata tadi bahawasanya orang sembahyang itulah orang yang berjaya. Siapa berjaya? Orang yang khusyuk dalam sembahyang dan orang yang memelihara waktu sembahyang. Tu pertama ciri orang yang berjaya di dalam sembahyang dia. Baik, berjaya dalam sembahyang ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Biasanya orang yang berjaya dalam sembahyang adalah orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Yang keduanya kata Allah, orang yang sembahyang ini dia takkan keluh kesah ketika ditimpa kesusahan, dan dia takkan lupa daratan ketika dia diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak terkejut pun kalau Tuhan timpakan dia dengan kesusahan, dengan ujian. Dan dia juga tidak akan lupa dengan diri dia ketika Tuhan berikan dengan dia akan kesenangan. Tu yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya Allah Taala sebut, sembahyang tadi boleh mencegah daripada melakukan segala kejahatan dan kemungkaran. Tiga ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tu faedah dia kan. Itu sebagai pengajaran, sebagai pengajian kita pada malam ni. Itulah kita ambil faedah dia tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Apa faedah sembahyang? Kita ingat tiga perkara tadi. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tuan-tuan nak rasakan pengajian kita pada malam ni, tuan-tuan bolehlah beli kitab ni ya. Online pun dah ada jual dah ya. Pati Muniyatul Musalli. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni tuan-tuan. InsyaAllah nanti bulan depan kita akan sambung pula. Dibanding sembahyang dengan manusia. Bandingkan sembahyang tu dengan manusia. Bahagian mana di sembahyang tu dengan manusia, bahagian mana sembahyang ni? Di kepala ke, tangan ke, kaki ke, tu sembahyang. Tuan-tuan yang rahmat Allah, kitab ni seronok ya. Saya dah baca kitab ni 2-3 kali ulang dah tuan-tuan ni, mengajar kitab ni dah 2-3 kali juga dah habis ya. Kitab ni memang seronok kita baca. Tu kata tadi surau-surau biasanya kita baca kitab Musalli ni, mengajilah dia bagi khatam tuan-tuan yang rahmati oleh Allah ya. Jadi rasanya sekolah sekadar tu untuk malam ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. InsyaAllah kita akan jumpa bulan depan ya. Segala kekurangan saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan yang rahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.